Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kita nak hukum orang ni, kita kena tahu apa masalah dia. Kadang-kadang tengok orang tu masam muka, ni semua tak ikut sunnah ni. Bang, ingat bang, bukan nak senyum ni, ada kadang-kadang orang bermasalah nak senyum pun payah. Ya, kita kena baik sangka juga, kecuali lah dia tunjukkan zahirkan kemaksiatan yang ada pada diri dia. Barulah jadi tak boleh nak buruk sangka dah. Dan nak baik sangka. So kita kena bermuhasabah. Pertama, baik sangka dengan manusia. Yang kedua, musahabat, kena bersahabat dengan orang. Kita nak tegur orang, kita tak boleh main tegur direct, kita kena kawan dulu dengan dia. Kawan dulu. Alhamdulillah, kita orang berkawan dengan geng-geng Maharaja Lawak, tuan-tuan. Sekarang ni geng-geng Maharaja Lawak tu dah boleh join geng-geng masjid. Masuk join geng masjid, dia dah boleh join program-program yang dianjurkan untuk masjid. Syuk Maharaja Lawak, Zizan, nampak macam tu. Polis Evo tak Evo, tuan-tuan. Tapi datang masjid, buat program dekat masjid, tak ada masalah. Dia tak charge pun macam dia charge untuk masuk filem dan sebagainya. Alhamdulillah, budak-budak muda suka. Tu kadang-kadang kita kena berkawan dengan dia orang, barulah kita boleh selesaikan, boleh tarik dia orang untuk jadi orang yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musahabatu. Yang ketiga, khafiful lisan 'ala nasiha, lembut-lembut lidah untuk sentiasa memberi nasihat. Ini akhlak kita dengan manusia. Yang keempat, it'amut ta'am, sentiasa bagi makan kepada kawan-kawan. Itu pun salah satu daripada rahmat Allah untuk kita jaga kawan-kawan kita, tuan-tuan. Yang kelima, ziaratuhum, kena sentiasa ziarah menziarahi. Ini cukup menarik. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu yang kedua, macam mana kita dapat kebahagiaan di atas muka bumi dan bahagia di akhirat. Yang ketiga, al-ishtighal bi'amalin minal a'mal atau ilmin minal ulumin nafi'ah mimma ta'nasu bihin nafs wa tashtaquh. Kena sentiasa sibukkan diri dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita, iaitu ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Ada orang dia sibuk dengan apa, tuan-tuan? Kalau orang perempuan, dia sibuk memasak. Memasak tu ilmu, dan dia mendatangkan manfaat daripada masakan dia. Dia beri dengan masakan, dia kongsikan makanan dia kepada jiran tetangga. Di maknanya dia menyibukkan diri dengan apa? Dengan benda-benda yang baik. Kenapa kita jadi masalah sekarang dalam sama sosial, duk bercakap bukan-bukan, kita duk maki sana maki sini, tuan-tuan? Apa yang kita untung? Tak ada untung apa-apa pun. Kenapa orang tu bercakap benda yang tak berfaedah? Sebab al-ishtighal bi'amalin minal a'mal, dia tidak menyibukkan diri dengan amalan-amalan atau ilmu yang bermanfaat untuk dia. Itu sebab selagi kita hidup ni, tuan-tuan, carilah ilmu sebanyak mungkin. Baru ni saya pergi ke tanah perkuburan, jumpa dengan penggali kubur. Bila kita tanya penggali kubur, kita dah tahu dah kepakaran penggali kubur ni apa benda. Kepakaran penggali kubur ialah gali kubur, dan dia tahu apa yang berlaku di tanah perkuburan. Kita tak tahu. Saya walaupun ustaz, saya tak kerti apa benda yang berlaku kat kubur ni, kecuali orang yang banyak tengok cerita tanah kubur. Itu kadang-kadang melampau sangat, berasap-rasap kubur dikerja kan. Itu dia untuk jadikan cerita. Tapi kena ingat, Nasir Bilal Khan tu, dia jadi macam sekarang ni, jadi tak tinggal semayang sebab berlakon cerita tu. Dia kata, ustaz, kita berlakon dengan cerita tu, kita duk ikut watak tu, kita tahu ini dia ambil daripada hadis, ini ambil daripada Quran. Ustaz, saya takut, ustaz, saya takut. Jadi saya berlakon juga, tapi berlakon benda-benda yang baik. Tengok, dia belajar daripada, dia sibukkan diri dia untuk mengkaji dan mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sama juga macam apa nama, saya jumpa penggali kubur. Saya kata, bang, semenjak berapa lama dah gali kubur? Alhamdulillah ustaz, dekat 18 tahun. Orang Negeri Sembilan, 18 tahun dan gali kubur kan. Lepas tu macam mana? Nampak macam-macam. Betul ke apa yang Nabi kata, kubur jadi kecil jadi besar? Allah ustaz, kalau nak cakap banyak ustaz, kita gali dah sampai kat lahat, bau masam tu macam bau tai. Ada juga ustaz, kita tak tahu mana datang bau tai. Sampaikan saya kata, kita gali kubur lain, takut ni kawasan laluan tai ke apa, dia pun tak tahu. Gali kubur lain,
pun benda yang sama, dua kubur bau tai macam mana? Ada satu tempat pula ustaz, saya gali kubur, tengah gali tu wangi, ya Allah ustaz, saya tak pakai minyak wangi, pembantu saya tak pakai minyak wangi. Kita dah gali, masuk jenazah datang, kita angkat, wangi tu jenazah tu punya. Bang, ini ilmu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Bertanya, tak salah tanya orang gali kubur. Ini dah, kita tengok orang gali kubur, tengok sebelah mata. Ni semua belajar malas jadi gini. Sedap dia kutuk. Mentang-mentang kamu belajar tinggi, kau kutuk orang tu. Bang, dia ada ilmu. Ilmu dia apa? Penggali kubur. Dia tahu suasana yang berlaku dalam kubur, apa yang berlaku sekitar kubur masa nak kebumikan jenazah. Cuba Nabi menggalakkan, bahkan dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah datang solat jenazah. Bukan Nabi suruh datang saja, datang tu cubalah muhasabah satu hari kamu kat situ. Lebih kita sedih lagi bila kita datang sembahyang, yang solatkan jenazah itu anak-anak mereka. Allah, waktu memang kita nangis sendiri tuan-tuan. Ya Allah, anak aku boleh buat ke macam ni ya Allah? Itu muhasabah, muhasabatun nafsi, bermuhasabah diri. Jadi tanya, ada pula dia kata ustaz, ada yang saya pernah pengalaman gali kubur, sebab perkuburan tu nak jadi highway. Kita gali-gali ustaz, semua memang tulang dia tinggal ustaz, tapi ada beberapa kubur yang kita gali tubuhnya tak hancur ustaz. Ini penggali kubur Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, angkat ustaz, memang elok lagi. Tak pelik, memang ada riwayat yang mengatakan orang yang menghafaz Al-Quran tidak akan disentuh oleh binatang tubuh mereka. Bila tanya balik, rupanya orang ni dah mati dekat 30 tahun dah tuan-tuan. Siapa dia? Imam dekat masjid dan surau sekian. Tuan-tuan, nak bagi tahu Allah tunjuk apabila orang itu dah meninggal dunia. Itu sebab benda macam ni kita kena tanya. Istighal bi amalin minal a'mal, sibukkan diri dengan amalan-amalan yang baik selain daripada kita mencari ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, yang keempat, ijtima' al-fikr kullahu ala ihtimam bi amalil yaumil hadir. Tuan-tuan, kita kena fikir sesuatu, kumpulkan semua pemikiran kita ini untuk buat satu amalan hari ini. Sekarang ni kita kena fikir, jangan lupa, jangan terlalu fikirkan yang lepas. Maksud saya, wa tarkul khauf aw al-huzn al-madi. Jangan terlalu duk sedih yang lama tuan-tuan. Lah, kenapalah aku bercerai, aku tak nak kahwin dah. Tak boleh. Kadang-kadang perceraian itu punca untuk bahagia di masa hadapan. Itu sebab dia kena baik sangka pada Allah Ta'ala yang pertama tadi tu. Tu sekarang ni kata, fikir, kumpulkan semua tenaga untuk fokus kerja hari ni. Kalau nak fikir yang lepas tu kan, semua orang ada kisah silam yang sedih. Jangan fikir yang silam yang sedih tu, sudah abaikan. Jadikan ia satu pengajaran. Sekarang ni fikir, apa yang aku nak buat? Dulu aku pernah bankrupt, sekarang ni apa aku nak buat apa sekarang? Fikir untuk masa depan. Dan yang paling penting, fikir untuk generasi yang akan datang, itu lebih baik. Itu sebabnya jangan terlalu kita fikir yang kesedihan yang lepas. Namun begitu juga disebut watarkul khauf fil mustaqbal, dan jangan terlalu takut untuk masa depan. Terlalu takut pun tak boleh juga. Dia kena mu'tadil, belajar daripada yang lepas dan fikir untuk hari ini, dan fikir juga untuk di masa hadapan yang lebih baik. Kalau terlalu takut tak boleh. Sama macam orang bisnes dia tak boleh takut. Dia kena buat, dia kena pump duit. Daripada situ dia akan berjaya. Dia takkan berjaya dengan dia kata tak apalah, kita sikit-sikit. Kalau sikit, labur sikit, untung sikit. Macam tu lah orang bisnes ni. Sama juga macam kita. Kita nak fikir benda-benda yang akan datang ni, jangan terlalu lebih daripada yang sepatutnya. Kadang-kadang fikir sampai meningkat, kita lupa Allah Ta'ala. Anak kita ni kalau kahwin orang ni, rasa tak berjaya budak ni. Tengok budak ni pun tak berapa nak maju pak. Sekarang tak maju, tengok 10 tahun akan datang jadi seorang yang hebat orang tu, dia pun tak tahu. Sebab itu dipanggil antara mughayyibat, miftahul ghaib, kunci-kunci yang ghaib yang kita tidak tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Kata Nabi SAW berhubung tentang fikir untuk buat benda baik pada hari ini, ihris ala ma yanfa'uk, jaga benda yang boleh manfaatkan kamu, kata Nabi. Wasta'in billah wala ta'jaz, minta tolong dengan Allah dan jangan sekali-kali kamu putus asa.